Ini contoh instrumen. Okey. Kimia. Ini fizik. Okay, soalan seterusnya ni soalan kimia. Soalan kedua. Kalau kita tengok tadi, fizik punya berpandu. Yang ni kimia ni tidak berpandu. Jadi kita belum tahu lagi lah macam mana. Setiap tahun ke tidak berpandu, ataupun dia bertukar-tukar atau macam mana. Tengok perbezaan KBSM dengan KSSM. Untuk kertas 1 masih lagi sama objektif, aneka pilihan. KBSM, KSSM pun aneka pilihan. Ada aneka gabungan. KSSM juga ada aneka gabungan. So, tak ada perubahan. Cuma item aneka gabungan terhad kepada maksimum 3 kerana calon memerlukan masa yang lebih untuk menjawab lah. Soalan kibat lebih banyak. Okay. Bilangan soalan juga berubah, kurang 10 untuk KSSM. Jadi bilangan item mencukupi untuk mentaksir konstruk bagi semua bidang pembelajaran. Jumlah markah 40, kalau dulu 50. Jadi markah ni sesuai berdasarkan bilangan item yang diuji. Jadi tak ada perubahan. Pelajar tetap perlu jawab di OMR. Masa 1 jam 15 minit kekal walaupun 40 soalan sahaja kerana calon memerlukan lebih banyak masa untuk menjawab item KBAT. Okey,
wajaran konstruk. Okey, wajaran konstruk untuk KSSM mengingat 15 soalan, memahami 15, mengaplikasi 6 dan kita ada tambahan menganalisis. Konstruk menganalisis ditambahkan 4 soalan. Jadi kalau kita tengok contoh item, boleh rujuk contoh item kertas 4531/1. Markahan tiada perubahan. Okey, markah 1 atau kosong. Cakupan konstruk tiada perubahan juga. Okey, dan alatan tambahan juga tiada perubahan. Aras kesukaran, okey, 532, tiada perubahan. Aras kesukaran ditetapkan masih dapat mendiskriminasikan calon yang berprestasi tinggi, sederhana dan rendah. Jadi memberi peluang kepada calon berpencapaian rendah untuk menunjukkan tahap penguasaan mereka. Kerja tinggi 8 markah, rendah 20, sederhana 12 markah. Kertas 2, jenis instrumen, ujian subjektif, tiada perubahan. Okey, jenis item. Bahagian A, subjektif berstruktur. Okey, KSSM masih lagi tiada perubahan, subjektif berstruktur. Bahagian B, KBSM, subjektif respon. Okey, bahagian B untuk KSSM juga tiada perubahan. Okey, respon terhad dan respon terbuka. Ada juga bahagian C, masih lagi tiada perubahan, respon terhad dan juga respon terbuka. Okey, bilangan soalan bahagian A, 8 item untuk KBSM. KSSM tiada perubahan juga untuk bahagian A. Okey, bilangan soalan untuk bahagian B. Okey, masa KBSM ada 2 item, pilih 1. Bahagian B untuk KSSM masih sama, 2 item, pilih 1. Okey. Bilangan soalan di bahagian B masih kekal. Konstruk yang ditaksir mengikut susunan dalam revised Bloom taxonomy. Okey, konstruk yang ditaksir ialah mengingat, memahami, mengaplikasi dan menilai. Okey, itu beza dia. Jadi menganalisis dan mereka cipta. Untuk bahagian soalan C, bahagian bilangan soalan bahagian C, okey, perubahannya KSSM daripada 2 item, sekarang KSSM akan menjadi 1 item yang wajib. Konstruk yang ditaksir ialah mengingat, memahami, menganalisis dan mencipta. Okey,
Bahagian C hanya mempunyai satu item yang wajib dijawab. Okey, bahagian C, bidang pembelajaran yang ditaksir tidak terhad kepada tingkatan 4 atau tingkatan 5. Tidak terhad ya. Ini konstruk yang ditaksir mengikut susunan dalam Revised Bloom Taxonomy. Okey, jumlah markah kertas 2 100 masih lagi sama. Untuk KSSM juga 100, tiada perubahan. Peruntukan markah setiap bahagian masih sama. Bahagian A 60 markah, bahagian B 20, bahagian C 20. Okey, cara memberi respons bahagian A. Okey, untuk KSSM tu tadi tiada perubahan ya. Okey, tempoh ujian tiada perubahan, masih lagi 2 jam 30 minit. Wajaran konstruk. Okey, mengingat, memahami aplikasi, menganalisis, menilai, mereka cipta. Semua konstruk telah dijenamakan semula. Okey, kita tengok ni. Okey, aras kesukaran tadi. Okey, sekarang ni kita tengok kertas 3, ujian amali sains bersepadu. Okey, dulu subjektif. Sekarang amali. Okey, instrumen ini dapat mentaksir tahap penguasaan calon dalam aspek penyelesaian masalah secara penyiasatan saintifik. Instrumen ini sesuai untuk mentaksir kemahiran saintifik calon secara amali. Okey, jenis item, subjek berstruktur masa KBSM, KSSM, tugasan amali berpandu, tugas amali tidak berpandu. Okey, ini yang tadi kita tengok contoh tadi. Okey, item ni bertujuan untuk mentaksir kemahiran proses sains calon. Tugasan amali berpandu sesuai digunakan kerana ia mudah untuk mengarahkan calon melakukan konstruk yang ditaksir. Tugasan amali berpandu juga bertujuan untuk mentaksir konstruk yang lebih kompleks untuk memberikan peluang kepada calon daripada kumpulan pencapaian rendah menunjukkan tahap penguasaan mereka. Jadi tugasan amali ini tidak berpandu, bertujuan untuk menguji calon merancang bagi menjalankan penyiasatan, memilih teknik serta alat dan bahan, menjalankan aktiviti untuk mengumpul, merekod dan mentafsir data dan membuat laporan tentang penyiasatan atau mereka bentuk eksperimen. Bilangan soalan bahagian A, KSSM, satu tugasan amali wajib. Satu tugasan amali wajib adalah mencukupi untuk mentaksir 12 aspek dalam kemahiran proses sains. Jumlah markah 15, dulu 40. 15 markah. Jadi peruntukan markah ni sesuai dengan bilangan item dan konstruk kemahiran proses sains yang ditaksir. Cara memberi respons tiada perubahan. Masih ditulis pada ruang dalam kertas soalan. Tempoh ujian 45 minit. Dulu 1 jam 30 minit, sekarang 45 minit. 5 minit yang pertama digunakan untuk menyemak senarai semak radas atau bahan, membaca soalan dan merancang kerja. 40 minit berikutnya untuk menjalankan amali.
Okey, wajaran konstruk. Okey, kemahiran proses sains ada 12 aspek. Okey. Aras kesukaran 5-3-2, rendah 7 hingga 8 markah, sederhana 4 hingga 5, tinggi 3 markah. Okey.